أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Salam Jumaah penuh barakah pada hari yang berbahagia ini. Untuk kita teruskan My Quran Time baca faham amal pada halaman 364 daripada surah ke-25, surah Al-Furqan, sebagai satu surah yang amat penting yang menjelaskan kepada kita fungsi Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu menaikkan taraf berfikir kita. Hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah ya. Hari ini kita nak menyambung Ustaz ya. Pada hari Jumaat ini bersama dengan tuan-tuan, harapnya dengan keceriaan kita bersama Al-Quran, kita syukur benar-benar ini adalah anugerah daripada Allah. Abdihi walam yaj'al lahu iwaja. Kalau di dalam awal surah Al-Kahfi itu Allah turunkan kitab ini kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, untuk kita sama-sama meluruskan cara berperasaan, cara berfikir kita dan cara berperasaan kita. Hari ini kita ingin memulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 364. Bermula daripada ayat yang ke-44, kita akan melihat bagaimana Allah mengingatkan kepada manusia, ya, terutama kepada orang-orang yang kufur, gunakan deria sebaik mungkin, jangan jadi lebih teruk daripada an'am, binatang ternakan. Kemudian diikuti dengan hujah atas keberadaan Allah dan keesaannya pada ayat 45 hingga 54. Ada pelbagai perkara yang perlu kita perhatikan, yang boleh diperhatikan, membuktikan kehebatan Allah sekaligus membuktikan kehebatan Al-Quran. Seterusnya pada ayat 55, menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat yang perlu kita elakkan. Sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 44 hingga 50 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Dr. Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Mari sama-sama kita untuk sentiasa tidak lupa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, suratul Furqan. Kita dah nak masuk surah-surah, muka surah yang terakhir ya. Suratul Furqan. Bahkan nanti kita akan melalui debaran ayat Ibadur Rahman yang pernah menjadi gagasan bagi Quran awal ciri-ciri Ibadur Rahman yang akan kita ulang, sudah pasti akan menambahkan lagi ilmu kita. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang sangat azim, yang sangat agung, sangat hebat, ayat suci Al-Quran Karim. Baik, jom sama-sama teruskan program kita My Quran Time. Terus sebarkan, share di ruangan Facebook dan juga mudah-mudahan kita dapat manfaat insya-Allah. Ayat 44 hingga ayat 50. Jom sama-sama kita baca dengan Al-Quran Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا
كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العظيم. Menerangkan kepada kita sambungan daripada apa yang telah kita belajar semalam ya. Allah menyatakan ada orang yang menggunakan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan pada ayat 44 Allah menyatakan, atau adakah engkau fikir bahawa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami, mereka itu hanyalah seperti haiwan ternakan, bahkan lebih sesat daripadanya. Allah menceritakan perkara ini ada dua perkara, iaitu satu yasmaun, iaitu orang-orang yang kufur ini dia mendengar ya. Dia sebenarnya yaqilun, iaitu boleh berfikir, tapi dia tidak digunakan secara optimum, sehingga kan apakah komentar daripada Allah, inhum illa kal an'am, ini adalah mereka itu seperti binatang ternakan, seperti lembu, seperti kambing, bal hum adallu sabila, iaitu mereka lebih teruk lagi, lebih sesat daripada itu. Mengapa jadi lebih sesat Ustaz ya? Sebenarnya kerana kalau kita cakap tentang kambing lah contohnya, kambing ni dia ada tuan dia. Bila tuan dia kata nyoh masuk kandang, dia masuk kandang kan. Tetapi kalau katakan manusia, bila sudah sampai masanya untuk dia pergi ke rumah Allah, pergi mengikut peraturan, kalau dia tidak mahu mengikut peraturan Tuhan, maka sebenarnya dia lebih teruk lagi daripada binatang ternakan. Padahal kita tahu bahawa binatang ternakan memang tidak ada akal. Mereka ada dengar sahaja, tak ada akal Ustaz ya, tak boleh berfikir, tapi masih lagi boleh mengikut pada peraturan. Jadi ini adalah template Allah di dalam ayat 44, dan Allah suruh kita gunakan deria yang ada untuk melihat kebesaran Allah. Dalam ayat yang ke-45 itu, alam tara ila rabbika, apakah kamu tidak memerhati kepada Tuhanmu bagaimana dia memanjangkan bayang-bayang, dan sekiranya dia mahukan saya dia jadikan bayang-bayang itu tetap, kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Ini menarik kita perhatikan, bayang-bayang adalah salah satu daripada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud bayang-bayang? Bayang-bayang ini adalah merujuk kepada sesuatu yang gelap Ustaz ya. Ada satu objek dan makin panjang bayang-bayang itu tandanya nak malam. Itu sebabnya kalau kita nak semayang asar, kalau katakan dia punya katakan ada pen kan. Kalau matahari itu bila dah lebih panjang daripada objek ini, maksudnya dah waktu asar lah tu. Dan bila makin panjang, akhirnya gelap, jadi malam. Jadi kajian tentang bayang-bayang ini banyak,
tetapi apakah manfaat? Allah suruh kita perhatikan, kalau tidak Allah boleh jadikan dia sakinah. Bayang-bayang tu sama saja, tak memanjang, tak memanjang, tak memanjang. Apa jadi tuan-tuan? Kesannya ialah rumah kita mungkin jadi runtuh ya, disebabkan oleh panas itu satu kawasan sahaja, yang satu lagi kawasan tidak mendapat bayang-bayang. Satu. Apa lagi kalau katakan bayang-bayang ini kekal sakinan, ya, itu tetap. Kita mungkin akan ada kawasan yang tetap malam dan ada kawasan yang tetap saja siang, tidak berubah-ubah musim dan sebagainya. Jadi banyak manfaat daripada bayang-bayang. Thumma ja'alna syams alaihi dalila, dan kami jadikan matahari ini sebagai dalil, sebagai petunjuk untuk kehidupan kita. Jadi bila kita perhati perkataan ini ataupun fenomena ini dalam surah Al-Furqan. Apa kaitan ustaz ya? Apa kaitan bayang-bayang matahari dengan Al-Furqan? Allah nak ceritakan bahawa apa? Rupa-rupanya bila orang dalam jahiliah ini, dia dalam gelap, ya, sebenarnya orang yang tak dapat Al-Quran, dia dalam bayang-bayang ataupun dalam keadaan malam. Allah sambung pada ayat 46 itu, thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira, iaitu Allah boleh menariknya, dan tarikan yang perlahan-lahan. Bayang-bayang ini nak ceritanya ialah ia adalah satu perjuangan mengeluarkan manusia daripada bayang-bayang, ya, kegelapan kepada asyams, kepada terangnya matahari, iaitu diwakili oleh nur daripada dia, daripada Al-Quran. Jadi setiap kali kita tengok kepada matahari, ia adalah kaitannya dengan Al-Furqan. Dan setiap kali kita rasa macam ada orang dalam dunia ustaz ya, kita ada 5-6 bilion orang yang bersama dengan Al-Quran ni tak sampai 1 bilion. Yang lain itu sama ada dalam waktu malam ataupun dalam keadaan bayang-bayang, dia teraba-raba, ya. Walaupun bayang-bayang tu adalah manfaatnya, maksudnya orang-orang yang bukan Islam tak ada Quran ada manfaat, tetapi kalau dia terus bayang-bayang sahaja, dia menuju malam, bukannya bayang-bayang bukan menuju siang. Dia kalau makin pendek bayang-bayang, itu maksudnya menuju siang, dan siang ini dikaitkan dengan matahari, dikaitkan dengan Al-Quran. Ayat yang ke-47 Allah sambung lagi, ya, wa huwallazi ja'ala lakumul lail, bawa pada waktu malam pula. Tadi bayang-bayang, sekarang Allah bawakan pada malam. Malam ini sebagai pakaian. Ini kita ambil secara fizikal dahulu, kita lihat, oh dia sebagai pakaian, ya, dia punya apa istilahnya, selimut alam ustaz ya. Matahari ini sebagai selimut alam, ya, di mana semua orang yang dapat malam tersebut dia dapat selimut. Pasal kalau kita ada lampu kat dalam bilik kita, kalau kita nak tidur nyenyak juga, kita selimut sampai ke kepala. Itu kerana apa? Nak gelapnya itu. Maka Allah kata ini adalah sebagai selimut ataupun pakaian yang pertama. Dan tidur itu sebagai subata, sebagai tidur tempat rehat yang nyenyak. Kalau dalam biologi dalam sains menyatakan tidur ini adalah tempat untuk buang racun ustaz. Detoxification. Kalau orang yang sakit, bila dia dapat tidur yang okey, dia akan jadi lebih okey. Pasal proses membuang toksik dalam badan itu berlaku ketika kita tidur. Macam mana prosesnya? Tuan-tuan kena belajar biologi ataupun sains. Adik-adik yang belajar, cikgu-cikgu yang mengajar, bawakan ayat 47 ini menunjukkan apa? Bahawa malam tempat yang bagus untuk tidur, rehat. Tak sama tidur siang dengan tidur malam lain. Tidur malam dalam keadaan gelap itu dia membuang toksik, tapi kalau kita contohnya malam tak tidur, siang kita tidur, kualitinya untuk kerehatan, untuk kesembuhan berbeza. Disambung lagi, waja'alan nahara nusyura, dan Allah jadikan siang itu bangkit, ya, untuk bangkit. Kita dah meninggal, mati sekejap pada waktu tidur itu, kemudian kita bangkit balik untuk kita bertebaran untuk mencari rezeki. Jadi di sini kita nampak bahawa apa? Kalau kita kaitkan dengan Al-Furqan, dengan Al-Quran. Al-Quran ini ada orang yang berada dalam keadaan gelap malam, kemudian dia mencari, dia rasa dia berehat sahaja dalam gelap. Rupa-rupanya bila dia dapat cahaya daripada Al-Quran, dia bangkit, nusyura, dia akan bertebaran dan dia akan memajukan kepada alam ini. Selama ini dia ingatkan dia tidur dalam tak ada Quran, tidur dalam keadaan tidak ada cahaya Allah, dia rasa dah okey dah. Dia rasa tak payah Quran tak apa. Rupa-rupanya bila dapat Quran baru kita dapat bangkit ustaz ya. Dia nampak Quran ni hebatnya. Macam mana cara berfikirnya, lihat alam, nampak akhirat. Nampak akhirat, nampak alam. Itu yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayat 48 disambung lagi, ya. Kita nak baca tentang ar-riyah.
apakah yang diajarkan oleh al-Quran. Makin kita ada al-Quran, ia menjadikan kita dapat berfikir secara sensitif, mengenal kepada signal-signal. Apakah signal tersebut? Kita baca ayat 48 sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kepada kita sesuatu, dan Allah Taala bagaimana kita nak mengenal Allah ataupun Allah memperkenalkan dirinya melalui ciptaan-ciptaan yang hebat. Bila kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki, yang memberi sesuatu yang tidak sia-sia kepada kita semua, maka akan menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sama-sama kita baca ayat 48. Wa huwallazi arsalar riyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi arsalar riyaha bushran baina yaday rahmatihi wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Sadaqallahu alazim. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Ini adalah perkara yang kita nampak Ustaz ya, bila ada angin bertiup itu ya, maksudnya itu adalah kabar gembira bahawa selepas ini ada rahmat, namanya adalah hujan ya. Dan rupanya ayat 48 ini menerangkan tentang bagaimana seseorang itu bila bersama dengan sesuatu yang turun daripada langit, namanya adalah wahyu al-Quran al-Furqan ya. Apakah sifatnya? Bila kita dapat tiupan daripada al-Quran ya, kita tahu bahawa sebenarnya kalau kita dapat baca kena pakai riyah, kena pakai rih Ustaz ya, pakai suara nafas yang betul. Kalau tidak, macam mana nak baca dengan baik? Kesan daripada kita membaca wahyu ini, mendalami wahyu ini, dia sebagai signal. Sebagai signal busyra, signal ataupun petanda kabar gembira bahawa kita akan dapat rahmat. Makin baca banyak Quran, makin ramai lagi ahli keluarga kita yang suka al-Quran, masyarakat kita suka dengan al-Quran, kita tahu bahawa ini adalah busyra daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sedang menawarkan apa tuan-tuan? Rahmat. Rahmatnya apa? Rahmatnya kalau daripada langit itu turun hujan, daripada wahyu ini turunnya wahyu al-Quran yang bersifat apa? Seperti air. Kalau air itu ma'an tahura, maka al-Quran ini bila dibaca banyak kali Ustaz ya, dia menyucikan. Allah. Menyucikan hati. Jadi ini cara pandang. Bila kita tengok angin selepas ini tuan-tuan, kita tahu bahawa angin mesti ada hujan membersihkan sungai-sungai yang kotor ya. Kalau ada alam yang kotor, rumah kita, kereta kita, maka Quran yang kita baca yang datang daripada langit yang sama ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersifat tahura. Inilah al-Furqan ya. Orang yang ada al-Furqan, dia dapat membezakan yang hak dan yang batil. Dia tengok kepada angin bukan sekadar angin bertiup sepoi-sepoi sahaja, tetapi dia tahu bahawa rupanya angin itu petanda ya, petanda bahawa ada rahmat yang Allah sedang bawakan. Kalau ramai lagi manusia yang mengeluarkan angin daripada suara ini dengan al-Quran, bukannya gosip, bukannya keluarkan suara rih daripada suara kita ini untuk kutuk orang, itu sebenarnya Allah sedang menghantar rahmat yang bagi setengah orang dia tak dapat signal ini. Tetapi orang yang ada al-Furqan, dia dapat berfikir prediktif. Dalam bahasa Inggerisnya, bahasa Melayunya ialah dapat menjangkakan sesuatu kesan baik selepas sesuatu perkara berlaku. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu dhalla ataupun dhalala, maksudnya bayang-bayang. 33 kali disebut di dalam al-Quran, dan Allah bawakan objek ini sebagai satu perkara yang perlu kita fikirkan, bahawa sebenarnya bagi setiap manusia ada masa kita dikaburi bayang-bayang oleh sifat kita, oleh kekurangan kita, oleh sejarah kita. Tetapi bila kita dapat apa yang dinamakan asyams, iaitu matahari, dalam kehidupan kita dapat al-Quran, kehidupan kita yang penuh trauma, penuh ketakutan, penuh bayang-bayang, akhirnya kita akan jadi amat jelas terang misi ke hadapan untuk bertindak, membezakan antara hak yang batil, sehingga kan kita mampu untuk membuat perubahan yang besar kepada dunia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah manfaat al-Furqan. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang ini lain sangat masin lagi pahit, dan dijadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Masya Allah, ayat yang kita baca pada 53 ini yang insya Allah akan kita lalui sebentar nanti dengan tadabbur daripada Ustaz Fazrul, sudah pasti kita menambahkan lagi kecintaan kita dan kita mengakui keesaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Allah Taala bukan sekadar menciptakan kita, tapi bagaimana di sekeliling kita semuanya bermanfaat, bukan sia-sia. Masya Allah, Ustaz Fazrul. Ya, betul Ustaz. Ya. Jadi ini pelajaran yang kita ambil, beberapa perkara yang Allah bawakan dalam halaman ini amat menarik Ustaz ya. Betul. Saya ingatkan bahawa tengok kepada malam, tengok kepada bayang-bayang, ingatkan Allah suruh fikir situ saja. Rupanya tengok bayang-bayang, tengok pada diri. Allah. Tengok pada malam, tengok pada diri. Tengok pada milhun ujaj. Itu kita akan jumpa sekali lagi Ustaz baca tadi itu. Pahit masin. Ini siapa sebenarnya dalam kehidupan saya? Sama ada saya yang pahit masin ataupun saya ini adalah azbun furat. Kita akan tengok sebentar nanti, tapi kita lihat dahulu tajwid pada hari ini. Ya, baik. Untuk tajwid pada hari ini, jom kita mengaji sikit tentang huruf tebal dan nipis. Dan pada kali ini kita membahaskan tentang huruf yang bersifat, masih lagi bersifat kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis, dan kita dah bahaskan huruf alif dan juga huruf lam. Maka sekarang ni kita membahaskan huruf ra. Yang mana huruf ra ni agak banyak sedikit berbanding alif dan lam itu, kerana ada yang keadaan dia tebal dan keadaan dia nipis. Dan kita masih lagi membicarakan ra yang dibaca dengan tebal. Itulah huruf ra yang dibaca dengan tebal. Kita boleh lihat di slide kita, ataupun dibaca dengan tafkhim. Yang seterusnya ialah ra yang sakinah ataupun ra mati kerana wakaf. Ini bila kita wakaf, kita tak perlu tengok pada ra lagi. Sebab bila wakaf pada ra tu kena mati. Walaupun asal ra tu berbaris atas ke baris bawah ke baris depan, tak tengok dah pada ra tu. Kerana bila kita wakaf, kita matikan ra, maka tengok sebelumnya. Dia kata apa tu? Maka sebelumnya huruf mat. Sebelumnya ada huruf mat, iaitu apa? Alif ataupun waw. Okey, alif ataupun waw. Dan sebelumnya pula, bila huruf mat tu maksud dia matilah. Dan kena tengok pula sebelum alif dan waw tu, sebelumnya itu pula ada huruf berbaris fathah ataupun dhammah. Kita lihat contoh senang. Kalau nak bersyarah saja tak sebut contoh agak pening juga. Tengok contoh. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Jangan tengok ra walaupun ra baris bawah. Tapi bila ra tu dah dimatikan kerana wakaf, tengok sebelumnya. Ada alif. Satu syarat. Tengok lagi sebelum alif tu. Ada tak huruf yang berbaris di atas? Ada huruf ha. Maka dibaca dengan tebal. Al-wahidil qahhar. Ra itu dimatikan dalam keadaan tebal. Qahhar. Tak boleh qahhar. Tak boleh gitu. Qahhar tebal. Juga pada contoh yang kedua, balajju fi utuwin wa nufur. Ra tu dimatikan kerana wakaf. Sebelum tu ada huruf mat iaitu waw. Tadi alif, ini waw. Dan sebelum pada huruf mat itu ada huruf yang berbaris atas ataupun baris dhammah, baris atas ataupun baris depan. Ini contoh baris depan. Balajju fi utuwin wa nufur. Wa nufur. Okey, tebal. Baik, boleh tunjuk skrin dekat muka saya sekejap. Saya nak contohkan yang tebal supaya nampak lebih jelas. Kalau kita lihat slide sahaja tanpa melihat gerak mulut untuk bacaan tu, mungkin kita tak dapat lagi yang secara yang tepat. Al-wahidil qahhar tebal. Kemudian yang contoh yang kedua, balajju fi utuwin wa nufur. Tak boleh wa nufur.
Bukan macam tu. Nufu wa nufur. Tebal. Qahhar. Itu contoh ra yang mati dibaca dengan tebal. Sebelumnya ada huruf mat, alif ataupun waw, dan mana sebelum alif dan waw itu ada huruf yang berbaris atas dan berbaris di hadapan. Maka hukum ra itu dibaca dengan tebal. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi memberi penjelasan kepada kita ya bagaimana membaca kaedah sebentar tadi agar kita dapat mengeluarkan bunyi yang betul Ustaz ya. Bercakap tadi tentang riyah tadi itu amat menarik. Sebenarnya Al-Quran ini dia mengatur kepada suara udara yang ada dalam rongga kita lah Ustaz ya. Angin tu boleh dirasai tapi tak boleh nampak angin tu. Tak nampak. Suara tadi tebal nipis, suara tak nampak tapi boleh didengar Ustaz. Betul. Dan bagi orang yang bersama Al-Furqan, dia dapat kemahiran itu Ustaz. Dia dapat tahu bahawa sebenarnya ini angin nak hujan. Ada pasal istilah riyah dengan rih di dalam Al-Quran ni berbeza-beza. Ya? Ada berbeza. Kalau ada angin yang digunakan istilah itu adalah angin bahaya. Tapi kalau riyah itu angin yang selamat. Maksudnya selepas angin itu akan ada hujan. Bagi petani dia dah tahu dah tu. Ini kalau yang sampai berpusing-pusing tu dia tak namakan riyah. Ya, dinamakan dengan banyak istilah. Dan orang Arab ni dia sensitif sikit pasal angin ni. Pasal dia dekat padang pasir, dia kalau tengok ini yang ini hujan. Yang ini ada istilahnya puting beliung Ustaz. Yang puting beliung ataupun desert storm. Ya, istilah bahasa Inggeris lah Ustaz. Okey. Okey. Jadi ini adalah manfaat bila kita bersama Al-Quran, kita dapat memahami ya pelbagai sudut yang sedang Allah sampaikan. Dan sebentar tadi Allah menyatakan pada ayat 49 kita baca linuhyiya bihi baldatan maitan maksudnya iaitu air boleh menghidupkan satu negeri yang maitan, bukan maitatan, maitan ini dah memang mati, yang sedia mati. Kalau maitatan itu baru mungkin dulu hidup baru lepas tu baru mati. Nak ceritanya apa? Bila kita tengok air boleh menghidupkan yang memang asal mati pun boleh hidup daripada Al-Quran ya, ini dinyatakan dalam surah Yasin juga bahawa dengan Al-Quran yang turun, kalau kita baca, kita cuba faham, hati yang keras, yang mati, yang busuk dia boleh dihidupkan. Malah lepas hidup dia menghasilkan apa? Kalau di sini wanusqiyahu mimma khalaqna an'ama, menjadi air yang boleh diberi minum kepada binatang, wa anasi ya, kepada manusia yang ramai. Jadi itu manfaat air. Al-Quran bila dah sampai dalam diri seseorang saja, dia akan memberi manfaat kepada siapa? Binatang ternakan. Wa anasi. Wa anasi ini menarik pasal sebenarnya annas dia punya insan jamaknya adalah annas. Kan? Tapi kat sini anasi. Anasi ini adalah jamak atas jamak kepada annas. Nak ceritanya ialah bila ada Al-Quran, dia akan menghidupkan hati seseorang. Dia bukan sekadar bagi manfaat pada satu manusia, insan, bukan kepada annas, ramai manusia, tetapi pada anasi, iaitu pelbagai kelompok manusia terkesan dengan Al-Quran yang ada pada diri tuan-tuan. Ini kesannya ya, Al-Furqan. Lebih daripada itu Allah kata walaqad sarrafnahu bainahum. Allah kata pasal air dulu ni. Sebenarnya Allah pelbagaikan air sampai kepada Shah Alam, sampai ke Bangi, ada yang perlu sampai ke Kelantan. Allah pelbagaikan. Wahyu Allah juga sarrafna ya, Allah pelbagaikan agar apa? Agar mengambil peringatan. Ambil peringatan, tetapi ramai manusia yang kufur. Kalau air itu dah sampai mula-mula dia tak ada air, dia minta ya Allah Tuhan tolonglah apa sebagainya. Bila dapat air lepas tu dia tak mengingat Tuhan, dia kembali balik kufur kepada Allah. Yang kita doakan kita tidak jadi orang-orang yang berada pada ayat 50 ini. Kita sambung lagi. Apa lagi peringatan daripada Allah? Kita tengok alam, rupanya dia bawa balik kita kepada mengenal fungsi Al-Furqan yang membezakan hak dan yang batil. Kita sambung ayat 51 hingga ayat 55. Baik, jom kita teruskan lagi pengembaraan kita. Kita nak uniklah, itulah begitu uniknya Al-Quran ini. Kita dapat mengenal Allah melalui kalam Al-Quran, kalamullah. Jom sama-sama kita baca ayat yang ke-51 walau syi'na sehinggalah pada ayat 55. Teruskan dengan alunan nahawan insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 51 hingga 55, menyambung lagi walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Ya, jika kami kendaki, Allah boleh saja menghantar, membangkitkan pada setiap negeri, pada setiap kawasan nadhira, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun pemberi peringatan. Allah boleh bagi dekat Shah Alam ada seorang rasul ustaz ya, kalau cakap tentang nadhira ini peringatan dalam bentuk rasul, dekat Bangi ada seorang rasul, kemudian dekat Perlis ada, Sarawak ada, tapi setakat ini rasul ada dekat kawasan yang tanah Arab ya, kawasan kalau katakan di Timur Tengah sana. Jadi bila perbincangan ini kita melihat bahawa sebenarnya Allah tak menghantar pada setiap kawasan, Allah menghantar pada kawasan yang strategik, kawasan yang menjadi puncak kepada ketamadunan selepas mereka itu diingatkan dengan rasul, dan peranan daripada orang-orang di situlah yang akan menyebarkan seperti matahari. Matahari bukan setiap daerah ada matahari ustaz ya. Satu matahari saja, lepas tu dia sebarkan cahayanya, maka itu jugalah yang berlaku kepada kita umat manusia. Ada rasul membawakan wahyu sampai ke dalam diri seseorang, maka dia akan nusyura, bertebaran di atas muka bumi ini dan menyampaikan kepada China, kepada India, kepada Amerika, kepada Kanada, kepada seluruh dunia ini, datang daripada seorang rasul di Timur Tengah, di kawasan Makkatul Mukarramah. Allah bawakan perkara ini untuk mengingatkan kepada kita perjuangan. Itu sebabnya kita tengok ayat 52, fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Ini ayat makiyah ustaz, surah Al-Furqan. Tetapi ada perkataan jihad dekat sini. Nak ceritanya apa? Bahawa sebenarnya kalau ada yang kata, oh umat Islam ini, adakah kamu berjihad? Jawapannya apa ustaz? Saya bukannya berjihad, saya mempunyai jihad besar. Itu jawapannya. Bukan sekadar kita nak berjihad, tapi kita ada jihad dan kabira. Apakah jihad dan kabira ini? Allah kata kenalah berjihad bihi. Bihi itu apa? Adakah dengan senapang ataupun dengan pistol? Ini adalah surah yang turun di kawasan Mekah apabila mereka dihenyak, dikutuk dan sebagainya. Tapi Allah kata sila berjihad bersungguh-sungguh bihi, dengan Al-Quran. Rupa-rupanya berjuang dengan Al-Quran ini tuan-tuan, baca, faham, amalkan, kita sebarkan, tuan-tuan share. Sebenarnya ini adalah jihadan kabira. Jihadan kabira. Dan bagi orang yang ada Al-Furqan, yang kita faham bahawa ini adalah busyra, makin lagi ramai orang yang membaca Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, bersungguh-sungguh memperjuangkan Al-Quran, nanti ada rahmat Allah turunkan. Allah berikan air yang menyucikan, membersihkan jiwa-jiwa kotor yang ada di atas muka bumi ini. Allah menerangkan lagi, apa lagi yang Allah terangkan dalam bentuk yang menarik untuk kita perhatikan, wa huwallazi marajal bahrain, ya. Allah memberikan kepada kita dua laut, ya. Hadza azbun furat, yang pertamanya adalah tawar, ya, dan juga segar, ya. Kalau air yang tawar Ustaz, ya, dia tidak masin.
Satu lagi adalah milhun ujaj, yang pahit masin, ya. Dua-duanya tidak bercampur, ya. Mengapa tak bercampur? Wa ja'ala bainahuma barzahan wa hijran mahjura. Ya, iaitu di antaranya itu ada pemisah, ya, di antara yang masin dengan yang tawar. Ini adalah satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa peranan kita bila kita mengetahui perkara ini? Umat Islam, umat yang beriman dengan Al-Quran, dia ni seperti azbun furat, Ustaz. Yang tawar, sedap minum, boleh minum banyak kali. Itu adalah umat yang bersama Al-Quran, bersama Al-Furqan. Tetapi yang tidak bersama Al-Furqan, ya, tidak bersama Al-Quran, dia ini masin, pahit, minum lagi haus. Ya, dia tidak menyebabkan makin segar, makin sihat. Minum air laut, tuan-tuan boleh bayangkanlah, Ustaz, ya, pergi laut tu, kita minum air laut yang masin itu, lagi minum lagi bermasalah. Okey. Jadi ini adalah perumpamaan ataupun fenomena yang kita perhatikan. Kita kena pastikan wahijram mahjura. Letakkan pemisah, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang pahit, pahit masin tadi itu, iaitu di kalangan orang yang tak baca Quran, orang-orang yang kufur, yang membawa ideologi pelbagai. Kita kena letak barzah, kena letak pemisah. Kita kena ada identiti, dan identiti itu ialah dengan kita selalu mengambil air yang sedap daripada apa, tuan-tuan? Daripada Al-Quran. Inilah yang Allah nyatakan, daripada air yang Allah turun itu, kesannya ialah pada ayat 54, terciptanya manusia. Kita baca sekali lagi ayat 54 dipimpin Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah Ustaz Faz, kita baca pada ayat 54 untuk kita mengetahui lagi deretan demi deretan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat hebat, yang memberi manfaat kepada kita semua, yang menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kena banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom sama-sama kita nikmati dan kita baca ayat 54. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العظيم. Dialah yang menciptakan manusia daripada air, lalu dia menjadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musahharah, iaitu perhubungan pernikahan, ya, bersama dengan mak mertua, ibu mertua. Wa kana rabbuka qadira, Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sebenarnya Allah nak menyatakan kepada kita, Ustaz, ya, daripada air maka terhasilnya manusia. Daripada sesuatu yang turun juga daripada langit, namanya wahyu Al-Furqan, ia membina manusia-manusia yang ada. Jika tidak, kita ada adik-beradik, kita berkahwin tanpa wahyu, maka ia akan berantakan, dia akan bertebaran, tidak bersatu. Allah boleh menguasai segala-galanya, tetapi Allah berikan salah satu daripada kuasa Allah, menurunkan wahyu untuk kita beribadah. Dan jangan letakkan zahira Allah itu di belakang, sebagaimana ayat 55 membawa pada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, kita gunakan deria kita untuk mencari kebenaran dan melihat, ya, apakah kaitannya dengan Quran yang kita dianugerahkan. Yang kedua, ambil pelajaran daripada bayang-bayang dan juga cahaya daripada matahari, malam, siang, untuk menerangkan pada kita bahawa dengan Al-Furqan kita mengeluarkan diri kita daripada gelap kepada cahaya terang benderang. Yang ketiga, berjuang dengan Al-Quran dengan bersungguh-sungguh, kerana ia adalah satu tanda bahawa kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita amat cintai, ingin kita bersama sampai menuju ilahi. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa alsinatana minal kadhib. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah deria kami, anggota badan kami sentiasa dekat dengan Al-Quran, hati kami hati yang sentiasa cenderung cintakan Al-Quran, tangan kami tangan yang sentiasa memegang mushaf Al-Quran, mata kami mata yang sentiasa memandang ayat-ayat Al-Quran, telinga kami telinga yang sentiasa mendengar ayat-ayat Al-Quran. Bersihkanlah jiwa raga kami dengan Al-Quranul Karim, ya Allah. Rahmatilah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ceriakanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Gembirakanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah.
cahayakanlah hidup kami dengan cahaya daripada Al-Quran ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami semua ke syurga-Mu ya Allah dengan keberkatan syafaat Al-Quran Karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari Jumaat ini dan kita membanyakkan amal kita, salah satunya dengan kita menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu respon kita kepada wajahidhum bihi jihadan kabira. Sumbangan tuan-tuan adalah jihad besar. Harapnya kita terus berjuang bersama Al-Quran, kerana apabila ia diperjuangkan, satu untuk dunia, tetapi yang pastinya harapnya untuk diri dan keluarga kita Allah terima sampai ke syurga. Bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok, dan kita akan mengulang kaji pada hari esok 6 halaman yang telah kita lewati, dan kita teruskan perjuangan bersama Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.